A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, macam biasa sebelum aku nak mulakan cerita, aku minta jasa baik korang untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan daripada korang semua. Pada korang yang berminat untuk share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email je pada ruangan description yang dah aku sediakan dekat bawah video ni tau. Alright, untuk kisah kali ni adalah tajuk yang akan aku ceritakan ialah antara dabus dan puaka. Nak tahu macam mana cerita dia? Okey, kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tak nak buang masa lagi. Jom kita dengarkan antara dabus dan puaka. Let's go. Kisah kali ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang aku dah namakan sendirilah. Aku namakan sebagai Lan dalam cerita ni. Nama pendek je lah ya. Jadi Lan ni dia bekerja sebagai seorang cikgu di sebuah sekolah lah. Dan Lan ni penggemar barang-barang lama dan juga barang antik. Sebut saja dari mana, dari memorabilia Coca-Cola sampailah ke setrika lama, semua Lan ni akan kumpul. Jenis memorabilia, aku tak tahu apa nama, betul kot. Dan kebanyakan koleksi barang-barang lama tu, Lan biasanya dia akan jual dengan harga yang agak tinggi juga tau. Yalah, barang-barang lama ni value dia ni tinggi kot kalau kena pada harga dan juga orang ni. Jadi kisah ni bermula apabila nenek Lan ni baru je meninggal dunia. Dan kebetulan arwah nenek Lan ni ada banyak koleksi barang-barang lama. Dari pinggan mangkuk sampailah ke katil, almari, beg dan baju kebaya lama, semua arwah nenek Lan ni ada simpan untuk kenangan anak cicit nanti. Itulah yang arwah nenek Lan ni pernah cakap. So sekarang Lan ni berhajat untuk kumpul semua barangan klasik tinggalan arwah nenek dia. Kebetulan memang tak ada siapa pun yang nakkan barang-barang arwah nenek dia tu. Tambahan pula Lan ni kata dia sendiri dah dapat kebenaran dari arwah nenek dia dulu. Arwah nenek dia ni siap pesan lagi, kalau kau tak suka jual je, kalau suka simpanlah untuk kegunaan. So pesan arwah nenek Lan ni nak dipendekkan cerita. Beberapa minggu lepas pengkebumian arwah nenek Lan ni lah, kebetulan waktu tu Lan dia ada singgah balik kampung lah untuk majlis tahlil arwah nenek dia ni. So lepas dia dapat kebenaran dengan pakcik-makcik dia tentang hajat yang Lan ni nak ambil barang-barang arwah nenek, so esoknya tu lepas makan tengah hari, Lan ni dengan penuh excited ni terus pergi bawah bilik stor arwah nenek dia tu. Dia kata tu pelok nenek dia pun dah kira klasik tau, vintage habis. Oi, aku boleh try eBay ni. Itu yang Lan ni katalah. Yalah, seronok tengok jenama apa padlock tu, memang yang orang kata rare lah. Belum kat store lagi dah jumpa barang-barang yang power. So Lan ni masuklah dekat dalam store tu. Lan ni waktu tu dah macam kucing dapat ikan tu. Dia terus menerus geledah barang-barang store. Langsung dia tak hiraukan kat situ ada habuk ke, sarang laba-laba ke, dia tak peduli. Rupa-rupanya store tu bukan main penuh lagi dengan barang-barang orang kata vintage, kesayangan arwah nenek. Hampir 2 jam lah Lan kat situ duk menggeledah barang-barang tu. Tengah si Lan ni duk sibuk menggeledah, Lan tiba-tiba dia terpandang tau, ada satu set tepak sirih dan ada beberapa barangan perkahwinan lah, memang dari solid, diperbuat daripada tembaga. Ada juga beberapa keris dan parang nama pun ada, macam-macam jenis lah. So malam lepas tu lah, Lan kata dia pergilah kat beranda rumah, bersama-sama sekotak barang yang barang-barang yang antik yang dia ambil tu. Dia dah pilih siap-siap, dia masuk dalam kotak. Dalam tu dia kata ada radio lama, dulang, pinggan, mangkuk, semua barang-barang tembaga lah. Dan Lan ni baru perasan yang barang tembaga tu ada banyak tau. Siap ada sudu, ada garpu, pinggan, mangkuk, semua adalah. Semuanya jenis-jenis tembaga. Sambil-sambil
Lan ni duduk kat beranda tu. Lan ni pun dia lap dan bersihkan lah barang-barang tembaga tu. Sambil-sambil tu dia sembang-sembang lah dengan pakcik-makcik saudara mara dia yang lain lah yang ada dekat situ. Lepas habis majlis tahlil kan. Jadi esoknya tu isteri Lan tiba-tiba terjerit tau, panggil si Lan dengan suara nyaring. "Abang!" jerit Syikin. Tu kelang kabut lah, si Lan ni dia turun kat bawah pintu dapur. So Syikin ni tanya waktu tu, "Bang, ni kenapa ada pinggan, cawan dengan teko tembaga ni dalam sinki?" Syikin ni bebel. Syikin ni isteri si Lan ni lah. Lan bila dengar macam tu terus dia macam bela. Pelik ni. Seingat aku malam tadi lepas dia cuci dengan lap barang-barang tembaga tu, terus dia masuk balik barang-barang tembaga tu dalam kotak. Dia perasan lah yang Syikin ni duk tunjuk barang-barang tembaga tu dalam sinki. Memang betul kan. Memang kat situ ada satu cawan tembaga, teko tembaga dan pinggan tembaga dalam sinki. Yang menariknya ada bekas nasi. Dan lagi satu, teko tu boleh ada serbuk kopi lagi tau. So Syikin ni tanyalah, "Tak kacang gigi ke bang makan guna barang-barang ni? Barang lama ni." Dan ni sebenarnya dia macam bela tau. Sambil-sambil tu dia basuh jugalah barang-barang tembaga tu. Kalau dia tak basuh kan mengamuk Syikin ni. Even dia sendiri pun tak tahu siapa yang makan pakai barang-barang tu. Sebab nak dikatakan waktu tu semua dah balik. Tinggal Lan dengan isteri dia je lah kat situ. Dengan ada lagi seorang pakcik dia. So Lan kata macam tak ada makna pun. Takkannya dia nak makan pakai barang-barang tu buat letak makanan. Tiba-tiba ada seorang ni menyampuk. Apa lagi lah lelaki bini ni bertekak dari tadi. Rupa-rupanya Pakcik Lan dia datang menyampuk. Orang panggil Pakcik Lan ni Andak. So bila Syikin ni nampak Andak ni, dia macam tak apalah bang, nanti pergi basuh je. Terus Syikin ni pergi. So sebenarnya saja Andak ni cakap macam tu sebab nak backup si Lan ni, tak nak bagi si Syikin ni membebel. Tiba-tiba Andak ni dia cakap sesuatu tau. "Lan, ada benda Andak nak cakap dengan kau ni." Andak ni cakap dari belakang lah. Kenapa dia Andak? "Malam tadi Andak bangun nak terkencing. Masa Andak nak turun tangga tu, Andak nampak ada lelaki tau. Dia pakai pakaian songkit lengkap. Dia bersila makan kat atas lantai dapur tu. Tapi maksud Andak, dia tak bersila betul tau. Dia macam terapung. Dia guna pinggan ni lah, yang kau basuh ni." Bila nampak macam tu, Andak tak jadilah nak pergi tandas. Seram. Sambil Andak ni tunjuk-tunjuk pinggan mangkuk cawan yang Lan ni tengah basuh. "Dia betul ni Andak." Lan ni balas, "Ya betul. Andak serius. Buat apa pula nak tipu? Yang buat Andak seram, Andak nampak nenek kamu tu, mak Andak. Tapi waktu tu Andak nampak macam nenek kamu macam waktu zaman muda tau, dengan songket merah dia. Kepala dia tutup dengan kain batik. Lepas tu ada macam 2-3 orang perempuan lain berpakaian macam tu juga. Nenek kamu pun waktu tu macam seolah-olah terapung tau." Memang macam lah. Andak tak tahulah apa yang lelaki tu makan. Tahu-tahu je dulang tu tiba-tiba je ada lauk. Masa nenek kau pegang tu. Itu yang diceritakan oleh Andak dia ni lah, apa yang dia nampak. Tapi pelik tau Lan. Nenek ni sebenarnya takkan saka. Nenek kau ni dah lama buang saka-saka dia ni. Andak dia sambut. Lan bila dengar tu, dia terus diam. Sebab Lan ni kata dia tak sangka pula yang arwah nenek dia tu pernah ada saka. So dia pendekkan cerita. Masa hari terakhir lah Lan dekat rumah nenek. Masa Lan tengah loading barang-barang antik nenek dia tu kat dalam kereta, Lan ni sempat lagi berborak dengan Andak pasal arwah nenek dia. Tengah sembang tu, tiba-tiba Andak dia cakap, "Lama dah nenek kau buang, 5-6 tahun lepas saka tu. Andak sendiri yang jemput Tuan Ustaz tu dari Kuala Kangsar." Andak tu beritahu lah. Lagi satu, pasal perkakas barang-barang tembaga tu, Andak pesan kat kau ni, kau tak payah bawa balik lah. Jangan bawa balik KL. Tinggal je kat sini. Ambil je barang-barang yang kau nak jual je. Sebab Andak tak sedap hati lah pasal benda tu. Kau tinggalkan tau. Andak ni pesan. Memang serius betul lah muka Andak dia waktu tu.
Lan ni beritahu sebenarnya bila dia fikir-fikir balik masa zaman muda arwah nenek dia ni dulu, memang dia tak terkejut pun kalau difikirkan kalau orang tua tu memang pernah ada main saka. Sebab Lan ni beritahu yang nenek dia sendiri pernah menentang komunis tau, tapi lawan pakai parang je. Nenek dia sendiri ni pun pandai bersilat, tahu panjat pokok kelapa, dan tu pula pandai buat minyak urut dan urut orang yang bersalin, orang yang lepas bersalin lah. Kira maksudnya nenek dia ni pernah jadi bidang terjun lah. Pernah satu peristiwa arwah nenek Lan ni pernah sambut 3 pasangan bersalin serentak. Sebabnya nak tunggu bidan yang betul ni lambat sangat sampai. Jadi arwah nenek dia ni volunteer sendiri yang sambut kelahiran bayi-bayi yang ada kat situ. Bab-bab urus kebun ni Lan ni kata memang dia tahulah yang nenek dia ni upah orang. Tapi kadang-kadang adalah nenek dia ni urus sendiri juga. Tapi kalau bab-bab saka ni yang tolong jaga ni, Lan tak pernah lah pula dengar. Tengah sembang-sembang tu, so andak dia ni pun beritahu, macam ni lah, andak balik dulu lah Lan. Andak pun nak balik ke Kuala Kangsar ni, jauh ni. Ingat pesan andak, kau tinggal je, kau jangan bawa tau barang-barang tu. Andak ni pesan lagi sebelum kereta dia pun keluar daripada perkarangan rumah nenek dia. Aku lupa nak beritahu yang rumah nenek dia ni dekat Lenggong tau. Siapa yang pernah pergi kat Lenggong ni tahulah jarak perjalanan KL ke Lenggong, Kuala Kangsar. Okay, Lan ni pun waktu tu dia pun mengangguk je lah. Tapi Lan ni sebenarnya ditipu. Sebab Lan ni kata dia tetap nak bawa balik. Sebab apa, dia rasa ni semua legasi nenek dia, sayang kalau dia tinggalkan. So dia kata hampir semua barang antik nenek Lan ni dia bawa balik. So 2 minggu lepas tu, satu malam hujan renyai-renyai kat bandar KL. Isteri Lan, si Shikin ni, malam tu katanya dia balik lewat. Katanya ada makan-makan dekat office. Lan waktu tu dia malas nak ikut. Lagipun time tu dia kata dia sibuk dengan training anak-anak murid dia untuk sukan bola baling daerah dekat sekolah. Jadi tinggallah Lan dengan anak-anak, dengan anak Lan ni. Nama anak Lan ni Ammar, umur dalam 3 ke 4 tahun macam tu lah. Jam waktu tu dah pukul 9.30 malam. Shikin ni adalah telefon Lan, katanya dia dah on the way balik. So Lan ni pun dia layan lah TV sambil tidurkan anak dia, si Ammar ni lah. So tiba-tiba geng, dia dengar bunyi tau, tong, macam ada benda bunyi jatuh tau dari tingkat atas. Tong 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 tong. Gila dia waktu tu. Dan untuk pengetahuan korang, yang barang-barang antik ni, Lan ni dia memang simpan dalam satu bilik tau. Memang bilik yang dia tak guna lah, memang khas untuk dia letak barang-barang antik tu. So Lan tu dia nampak benda tu memang daripada bilik tu. So dia pergilah masuk nak check. Astaghfirullahalazim, Lan ni cakap dalam hati. Terkejut dia. Mana taknya semua barang-barang perkakas tu, barang-barang nenek dia saja tau, elok tersusun dekat tengah-tengah bilik. Macam cantik je ada orang letak. Padahal Lan ni kata benda tu semua tersimpan dalam kotak lagi. Lan tak pernah sentuh pun sesampainya dekat KL. Punyalah ada meremau tu, dia tutup lampu, dia tutup pintu, lepas tu dia lari turun bawah, pergi keluar. Kemudian bila wife dia ni balik, barulah Lan ni masuk. Tapi dia tak cerita langsung lah dekat wife dia. Kemudian waktu tu masa dia nak tidur, Lan sajalah pergi check bilik tu balik. Serius lah dia kata waktu tu. Tak ada langsung barang-barang yang tersusun kat tengah bilik tu. Kan tadi dia kata dia nampak ada barang tersusun, dah tak ada. Bila dia check, benda tu semua dalam kotak tau. Seletik pun macam tak disentuh pun. Memang dia macam, ush, apa benda ni So dia macam syak. Mungkin perasaan dia juga masa tu, halusinasi ke apa ke. So dia husnuzon je lah. So waktu tu jam dah 1 pagi Lan kata. Malam yang sama juga, Lan ni kata dia nak pergi ke tandas lah. Tengah duk kencing tu, dia kata ada macam ada benda hentak dinding tau. Tom 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 tom. Tak sempat dia nak respon, bunyi tu berbunyi sekali lagi. Tang tang tang. Ya Allah, Lan ni kata benda apa ni, ya Allah. Inilah dia meleton. Buat cepat dia lari keluar dari bilik tu. Seram bunyi pasal dia takut. Sambil dia keluar kat ruang tamu, sambil nak cuba layan tengok bola lah, nak hilangkan perasaan takut dia. So dia kurang jam 2 pagi macam tu, Lan dia cerita tengah dia seronok layan bola, tiba-tiba dia macam dengar bunyi loceng pula. Macam bunyi loceng leher kat kucing tu. Cing cing cing.
So bila dia tengok dekat sudut tangga rumah dia tu, dia perasan macam ada seseorang tau tengah turun perlahan-lahan dekat tangga rumah dia. Ya Allah, Shikin bini aku, kenapa ni? Sebab dia nampak Shikin bini dia tu pakai pakaian macam penari dabus tau. Nanti korang check kat Google macam mana penari dabus tu. Punyalah Lan ni terkejut. Suara macam nak menjerit tau, tapi tak boleh nak keluar. Dia nampak lah mata Shikin waktu tu melilau-lilau. Merah betul mata bini dia waktu tu. Dia menari lah, macam kedengaran lah bunyi anak dabus tu, kecing-kecing. Okay, untuk pengetahuan korang, anak dabus tu sebenarnya alat yang digunakan dalam tarian dabus. Dia bentuk dia macam pisau ataupun sanggul, rambut macam tu lah. Dia panjang dekat ujung dia macam ada lingkaran. Ataupun macam sanggul lah, rambut lah lebih kurang. Kalau nak gambaran clear, korang cari dekat hajigoogle.com. Senang cerita. Okay, sambung. Waktu tu Lan kata, dia dah macam beku tau. Terbaring di atas sofa sambil duduk perhati isteri dia menari-nari tarian dabus tu. Pelik gila. Waktu tu masa yang sama dia takut dah ni. Dan benda yang paling gila sekali, Lan ni gitu, dia nampak isteri dia waktu tu pegang anak dabus tu sambil tikam-tikam lengan dia sendiri. Cak, cak, cak. Serta merta darah memancut keluar dari lengan isteri dia ni. Dan benda tu buatkan Lan rasa macam nak pengsan lah. Tambahan pula bila dia nampak Shikin waktu tu boleh tikam leher dia pula dengan anak dabus tu. Memang memancut-mancut darah. Lagi banyak lah keluar bila kena kat leher kan. Tapi yang dia perasan, Shikin waktu tu macam senyum dekat Lan. Tapi Lan ni kata dia macam dikawal tau. Langsung tak boleh buat apa-apa. Macam dalam sedar tak sedar. Dan yang dia tak boleh lupa sekali, waktu tu dia kata Shikin waktu tu datang terkam ke arah Lan, tapi dalam keadaan yang gairah. Dia kata dalam separuh sedar ni, Lan cakap diorang berdua ni sampai melakukan hubungan intim. Lan dia beritahu lagi waktu tu dia dalam keadaan confused, campur seram. Tapi dia kata waktu tu dia macam rela je melayan si Shikin tu. Padahal dia sendiri pun tak tahu itu Shikin ke bukan. Kemudian esok paginya tu, bila Lan ni buka je mata, Lan ni kalang kabut terus pergi ke arah Shikin yang dia perasan tidur kat bilik pula. So dia pergi dah check tangan dengan leher bini dia. Bila dia check tangan dengan leher bini dia, dia perasan tak ada apa-apa. Kenapa abang ni check-check ni? Lan ni tercengang lah. Memang sah. Tak ada satu kesan pun apa macam kesan darah ke luka ke dekat badan Shikin. Tak ada apalah awak, abang saja je nak check tangan awak ni. Lan ni balas. So waktu tu Lan dia macam makin bingung, ada seram, ada takut, ada semua ada. So Lan ni kata punca ni mesti datang dari tembaga arwah nenek dia ni. Waktu tu Lan ni kata sah, memang confirm yang menari-nari semalam tu depan si Lan bukannya si Shikin isteri dia, tapi makhluk lain yang saja nak menyerupai isteri Lan pada malam tu. Sejak dari peristiwa hari tu, Lan ni kata badan ni selalu je jadi lemah-lemah, penat, dan kadang-kadang Lan ni kata dia sampai out of focus bila mengajar dekat kelas. Selalu dia rasa seram je bila dia teringat balik peristiwa dia dengan makhluk yang menyerupai isteri dia. Peristiwa benda tu kan. Dan Lan ni macam nak beritahu Shikin, tapi dia takut pula kalau Shikin ni jadi trauma. Perempuan kan, nangis tak berlagu Lan ni nanti. Sebab Lan tahu benda ni agak serius lah kalau nak dibincangkan. So dia kata hampir 2 minggu lah benda tu terjadi. So Lan ni kata dia memang nak hantar balik tembaga tu ke Lenggong, rumah arwah nenek dia ni. Tapi Lan ni kata dia sibuk pula dengan kejohanan bola baling peringkat kebangsaan lah pula. Dia tu daerah, ni naik kebangsaan. Lan ni kata kalau dia telefon pakcik dia, si Andak tu, confirm dapat maki punya, tak pun dapat kaki. Sebab Andak ni dia kan dah pesan awal-awal jangan ambil. Satu malam Lan ni macam biasa dia belik-belik lah barang tu. Dia kata waktu tu adalah setengah barang tu yang dia dah jual. Dalam hati memang rasa seronok, tapi dia rasa seram tau bila tiba-tiba dia terpandang ada kotak bertanda tembaga. Lan ni sebenarnya dia sajalah buat tagging kat kotak tu sebab nak mudahkan kerja. Adalah dia buat bagi-bagi bagian mana ini, yang ini untuk dia nak jual. Kemudian Lan ni sajalah ambil tempat
tepak sirih tu. Dalam kotak yang ditulis tembaga tu lah, ada tepak sirih. Bila Lan buka je, punyalah dia terkejut sebab ada sepasang anak dabus. Sepatutnya Lan ni kata dalam tepak sirih tu, sebab dia kata sebelum ni dia dah ambil dari rumah arwah nenek dia. Dia dah check dah dalam tu. Sepatutnya dalam tu cuma ada alat-alat untuk makan daun sirih je. Tapi tepak sirih yang ni ada anak dabus pula. Anak dabus yang kata macam panjang, macam sanggul rambut tu. Padahal Lan kata dia tak buka langsung pun sejak dia ambil dari rumah nenek. Kemudian Lan ni perasan dekat hujung anak dabus tu macam ada kesan merah tu geng. Dan Lan syak benda tu darah. So Lan waktu tu dia terus cepat-cepat simpan bekas tu balik. Seram betul lah ya, dia kata waktu tu. Memang seram sejuk. Esoknya Lan ni kata dia nak buat kerja gila. Kebetulan Lan ni dia ada member dia yang kerja sebagai doktor dekat hospital kerajaan. So Lan ni tanyalah macam mana kalau nak periksa DNA tu macam mana, dekat mana lah. So member dia ni yang doktor ni pun terangkan dari A to Z. Akhirnya lepas 2 minggu Lan ni kata dia dapatlah result DNA tu. Dan hasilnya darah tu, nak tahu darah apa? Darah DNA Lan, bini dia si Shikin, dan darah anak dia si Ammar. Kejutlah, darah anak dia pun ada. Sudah dia kata. Tapi bila dia cek-cek badan Ammar ni, tak ada pula kesan-kesan luka ke apa. So hati Lan ni macam tak sedap lah lepas tu. So kata Lan, Shikin ni pun tak ada pula nampak lesu ke penat ke macam Lan ni. Dia relax je macam biasa. Cuma Lan je lah yang selalu rasa penat-penat sejak daripada peristiwa dia nampak lembaga macam bini dia tu. Kemudian satu hari, isteri Lan ni ada tanya, "Abang, semenjak 2 menjak ni, saya selalu nampak abang bersilat kat bawah rumah. Kadang-kadang abang tidur pun pakai baju silat. Bila masa abang belajar silat-silat ni?" Shikin dia tanya. Lan bila dengar Shikin cakap macam tu, dia buat tak tahu je. Macam dia buat bodoh je lah soalan bini dia tu. Dalam hati dia dah macam, Allah, apa benda aku dah buat selama ni? Mana pula datang orang silat-silat nak ni? Jenuh lah Lan fikir, macam mana benda ni boleh jadi ya? Tapi dia yakin benda ni punca dari barang-barang tembaga arwah nenek dia. Cuma waktu tu Lan malas dan takut sebenarnya. Kalau nak beritahu kat isteri dia kan. Ataupun kalau nak call pak andak dia, confirm lah kena marah kan. Nak jadi cerita, weekend tu Lan memang tengah free. Jadi Lan ni pun baliklah kat kampung dia dekat Lenggong. Kebetulan memang saudara mara dia ni pun ada. Malam tu dia lepak lah. Memang kebetulan andak dia pun ada. Waktu tu macam biasalah sembang. Tiba-tiba Wan ni kata dia nak cuba korek lah kisah-kisah arwah nenek dia ni. Andak, Lan nak tanya, arwah nenek pandai main dabus ke dulu? Tiba andak ni jawab, tak ada lah Lan. Nenek kau ni paling tak suka tarian dabus ke, tarian bubu ke, kuda kepang ke, mak yung ke, semua dia tak suka. Jenis tari menari yang mistik ni memang dia tak layan. Tapi kalau joget lambak, nenek kau suka. Itu jawapan andak. Semualah yang dekat tu tergelak-gelak, macam bergurau lah. Jadi bila Lan ni dengar penjelasan daripada andak dia ni, Lan ni termenung je tau. Sebab kalau nenek dia ni tak suka dabus, macam mana Lan boleh nampak semua benda-benda ni? Tarian, anak dabus, apa kaitannya kan? So esoknya Lan ni dia ke store belakang rumah tu. Tapi kali ni bukan store yang barang antik arwah nenek dia ni. Dia ada store yang lain. Store ni lebih kepada barang-barang biasa, rumput, barang-barang tukang, meracun ke. Tak ada barang antik lah. Saja je Lan datang tengok. Dalam hati dia mana tahu kot ada terjumpa parang lama. Masih lagi nak mencari barang-barang yang lama-lama kan. Kemudian Lan ni tiba-tiba dia terpandang ada satu bekas kemenyan tau atas paru, dekat area bilah-bilah mesin rumput ni. Bekas tu pun dari tembaga juga. So Lan ni dia macam ambil tangga, dia pergi tengok. Ada bekas kemenyan, ada anak dabus, sanggul emas dan beberapa mangkuk tembaga bersaiz kecil. Lan ni dia pergi gatal, kutip dan suruh. Dan hati dia nak bawa balik ke KL. Dan sebenarnya tindakan ni lah yang buatkan Lan akan menyesal nanti. Lan ni aduh, bagi aku sebenarnya dia ni tak tobat-tobat kan. Dah tahu ada benda-benda pelik, dia boleh pergi ambil lagi barang-barang ni kan. Esoknya lepas Lan ni habis dia mengajar dekat sekolah lah kan, lepas dia baliklah ke KL,
Sampai je dekat rumah, terkejut Lan ni sebab dia perasan habis semua buku-buku sekolah dia tu, macam separuh terbakar. Selamat laptop dia tu okey. Macam ada kesan kena bakar tu. Dan bila Lan dia cium, bau kemenyan ke, sebiji macam bau kemenyan yang dia baru ambil sehari lepas kat rumah arwah nenek dia tu. Time ni Lan rasa dia dah buat kesalahan besar lah. Ada yang tak kena, ada yang ikut dia ni. Sebab Lan kata dia tak pernah belajar silat, karate, tai chi, memang tak pernah. Tapi wife Lan ni, si Shikin, selalu cakap Lan selalu berlatih silat dekat beranda rumah. Lan ni takkan nak, bukan dia. Tak pasal-pasal pula dia kena explain satu-satu ni. So Lan ni iyakan je lah. Dan Lan bertahan hampir 4 bulan tau sejak nenek dia meninggal, dan berlaku macam-macam perkara. Sejak Shikin ni nampak Lan silat macam-macam lah. Kata Shikin, Lan ni dia siap tidur sebelah dia pakai baju silat. Dan yang pelik sekali, Lan tak pernah ada jumpa pun baju silat dalam tinggalan arwah nenek dia tu. Itu pun macam tak ada kaitan. So dia macam pelik, kenapa ada orang silat? Bini dia nampak orang bersilat, yang si Lan ni nampak penari tarian dabus, macam bini dia. So Lan ni ambil keputusan jugalah nak pergi jumpa anak dia. Sebab dia dah tak tahan sangat dengan gangguan pelik-pelik ni. Sebab boleh kata hampir setiap minggu ataupun setiap hari dia kena gangguan-gangguan yang macam ni. Tapi sehari sebelum Lan ni nak jumpa anak, Lan ni cerita yang dia kena ganggu lagi, geng. Cerita dia macam ni. Malam tu Lan tengah duduk layan YouTube lah dekat phone dia. Tapi waktu tu Lan ni rasa macam seolah-olah dia ni seperti diperhatikan. Penat Lan ni tulis 2-3 kali. Bila pusing tak ada, pusing je tak ada. Rasa seram lah dia waktu tu, sebab macam ada yang seolah-olah macam ada benda berdiri dekat belakang dia kan. Dan Lan kata masa tolehan dia yang terakhir, baru Lan ni perasan. Sebab memang betul ada sesuatu, tapi bukan kat belakang dia. Rupanya benda tu ada dekat sudut ruang tamu si Lan ni. Rupanya Lan ni tergamam kan, sebab dia nampak macam ada bunyi muzik tau. Tiba-tiba ada sekumpulan ahli tarian dabus kat ruang tamu tu. Lan ni beritahu dia nampak seolah-olah ada si penari dabus, dan macam ada seorang pahlawan lah, macam Tok Bomoh pun ada, dia pakai baju silat. Tapi Lan ni kata dia tak cam muka diorang ni, muka dia. Dan Lan kata memang tak kenal langsung. Benda tu Lan cerita memang menari penuh asyik tau, menari-nari je. Tarian dabus tu lah. Sampailah tarian tu dah masuk bab mencucuk lengan lagi. Tapi dia kata waktu ni bukan sekadar lengan, leher, mata, semua benda dicucuk. Lan waktu tu dah macam dia dah tak boleh buat apa dah. Dia dah terlalu takut. Dia cuma tersandar je kat kursi, seolah-olah macam dia digam. Waktu tu dia kata salah seorang dari penari tu boleh pula merangkak kat arah Lan sambil merenjis anak dabus yang bersalib darah. Maksudnya dekat dabus tu macam ada darah, dia renjis kat arah Lan. Macam ada bentuk-bentuk darah tau. Cing, cing. Lan ni bila benda tu merangkak buat macam tu dekat dia, dia menjerit lah, Allahu Akbar. Kebetulan Shikin waktu tu tiba-tiba buka pintu. Dan akhirnya apa yang Lan nampak, Shikin pun nampak malam tu juga. Shikin waktu tu sikit je lagi nak kena histeria. Terduduk dia buat dia bila Shikin nampak benda tu merangkak ke arah Lan. Benda tu macam boleh cabut tangan pula lepas tu. Lepas tu benda tu merangkak pula ke arah Shikin. Shikin ni bila nampak blank terus lah, insan, tak ingat apa dah. So Lan waktu tu bila dia nampak isteri dia jatuh pingsan, dia sekuat-kuat hati dengan cuba nak kata azan lah. So dia pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan lah sampai habis. Sambil waktu tu dia tutup mata, dan bila Lan ni buka je mata, terus kosong. Bila dia azan je, memang dah tak ada apa-apa. Semua yang ada menari tu hilang macam tu je. Yang ada waktu tu yang Lan ni perasan ada anak dabus elok je terletak dekat ruang tamu, seolah-olah macam benda tu tinggalkan sesuatu dekat Lan ni. Lepas Lan ni sedarkan Shikin dalam keadaan lemah tu, akhirnya Lan ni terpaksalah explain satu persatu kat isteri dia. Dan itulah kisah yang berlaku dekat Lan sehari sebelum dia datang jumpa anak dia ni. Okay, kan aku beritahu tadi dia nak jumpa anak dia dekat Kuala Kangsar kan. Dipendekkan cerita, Lan ni pun sampailah dekat rumah anak.
So Lan ni pun nak tak nak terpaksa jugalah dia cerita. Mula-mula dah kena marah dengan bini dia. Ni kena cerita pula dekat si Andak ni pula. Apa lagi, bila Andak ni dengar memang menyirap lah kawan tu. Memang Lan ni kata tak pasal-pasal dapat lempang sedas. Tapi Lan ni tahan je lah. Dia sabar sebab dia kata memang salah dia pun. Andak dia dah pesan awal-awal jangan bawa balik barang-barang tembaga arwah nenek tu. Tapi Lan ni bawa balik juga. So mendapat lah. So pendek cerita, Andak ni cakap macam ni Lan, Andak rasa Andak tahu siapa lelaki yang Lan jumpa malam tu. Siapa lelaki baju silat tu, mungkin kau tak kenal Lan, tapi Andak kenal. Kata si Andak ni. Lan ni macam siapa? Dia pun diam lah. Dia just angguk je lah, tanda dia faham. Tak berani cakap apa-apa, takut kena lempang lagi. So Andak ni sambunglah cerita. Dia beritahu lelaki baju hitam yang isteri kau jumpa tu, yang selalu nampak bersilat dekat bawah rumah kau tu, itulah dia sulung hitam. Itu jelmaan. Itu jelmaan kononnya lelaki nombor 2 nenek kau. Barulah Lan ingat yang arwah nenek dia ni pernah kahwin 3 kali. Suami pertama askar, tapi mati masa buat operasi. Suami kedua dan ketiga Lan ni tak tahu. Dan yang kedua ni lah sulung hitam tu. So sulung hitam tu lah yang ajar nenek kau tu silat dan ilmu-ilmu lain. Dan sulung hitam ni memang ada mengajar tarian dabus. Asal dia dari Pasir Salak. Andak pun tak pernah jumpa depan-depan, tapi pernah lah nenek kau ni selalu cerita dekat Andak masa Andak ni muda-muda dulu. Punca dia bercerai dengan nenek kau sebab sulung hitam tu dia jatuh hati dekat salah seorang penari dabus. Andak ni sambung cerita lagi lah. Keesokannya, tak tunggu-tunggu lagi, Andak ni pun dia bawa lah seorang perawat tradisional dari kampung sebelah. Sebab nak merawat si Lan ni lah. Sebab dah teruk sangat kena kan. So perawat ni aku namakan sebagai Ustaz Ilyas. Lingkungan dalam umur 40 macam tu lah. So lepas Andak dengan Lan ni, dia ceritakan satu persatu kat Ustaz Ilyas ni. Ustaz Ilyas ni bila dengar dia senyum je, sambil tangan dia macam tak henti lah, macam membilang tasbih. Lan ni cakap sejuk tu hati dia bila tengok muka Ustaz Ilyas ni. Macam semua masalah dia pasal makhluk-makhluk jin tembaga dabus tu semua macam hilang macam tu je. Punyalah tenang air muka Ustaz Ilyas ni. Lepas Ustaz Ilyas ni dengar je semua cerita daripada Lan ni, so Ustaz Ilyas ni pun akhirnya berkata, Lan, benda-benda pusaka ni, kita tak semua benda kita boleh ambil, tak semua kita boleh bahagi, kecuali tanah. Tanah tu cerita lain. Tapi benda-benda macam barang-barang mistik ni, seeloknya kita biarkan je. Takut ada yang berdamping. Tapi saya tak salah pun kamu. Benda dah jadi. Ambillah tiba dan fikir dululah sebelum buat keputusan ni ya. So bila Lan ni dengar Ustaz Ilyas ni cakap, dia tunduk je lah, tak membantah langsung. Sebab dia tahu memang salah dia kan. Semua barang-barang tembaga arwah nenek tu Lan bagi pada Ustaz. Malam tu macam nak buat proses pemulihan lah, proses pengubatan. Katanya cuma ada Lan, Andak dengan Ustaz Ilyas ni dia ada. Mak isteri si Andak, Syikin, Amar, anak si Lan ni semua Lan hantar pergi ke rumah pakcik dia yang lagi satu. Lah takut kalau ada apa-apa jadi nanti, elok bawa diorang ni jauh-jauh dulu. So Lan ni cerita masa proses pengubatan tu dia buat. Masa ustaz tu macam ada baca beberapa ayat Quran lah. Dia perasan anak dabus tu dengan tepak sirih tu tak henti-henti bergetar. Gering. Macam getar-getar lah, macam nak bergerak lah, macam bergerak-gerak lah. Macam-macam bunyi lah keluar. Lan ni kata macam tangan dia gatal je nak betulkan barang-barang tu nak pegang. Tapi bila dia pegang, panas tu. Seolah-olah barang tu macam kita letak kat dalam api tu. Panas dia. Lan ni kata memang lain macam lah. Memang tak pernah ada rasa panas macam tu. So Ustaz Ilyas waktu tu dia pun bacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Kemudian dia kata kedengaran bunyi macam loceng anak dabus dekat segelak rumah. Ting 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 ting. Dekat rumah bunyi. Lan waktu tu dah macam benda ni kan. Dari celah-celah dalam pintu Lan dia nampak ada sesuatu menari-nari. Yang menari-nari, benda tu lah yang hari tu muncul, dia keluar. Rupanya ustaz tu panggil benda tu. Makhluk yang sama kat muncul.
si penari perempuan dan yang orang yang berpakaian silat tu, si sulung hitam ni, betul-betul berdiri hadapan orang. Lan ni nampak Ustaz Ilyas ni duduk terpacak je depan orang, dan masing-masing macam menjegilkan mata. Kemungkinan lah diorang ni macam berkomunikasi dengan cara batin. Tiba-tiba je Ustaz ni bertempik tau, sambil dia melompat dekat belakang. Lompat belakang, dah semua baca ayat kursi kuat-kuat. Ustaz Ilyas ni cakap. Lan waktu tu dah takut dah waktu tu, terketar-ketar dia kata dia baca ayat kursi. Tapi dia nampak andak ni macam, relax je, diri tegak, tak ada muka takut langsung. Masa tengah duk baca-baca tu, Lan ni perasan Ustaz Ilyas ni dia genggam garam yang bercampur lada, terus dia baling kat arah benda tu, sap dia baling. Kemudian dia bacakan lagi ayat ruqyah. Dan Lan ni sendiri nampak perlahan-lahan makhluk tu macam kepanasan, kemudian makhluk tu berundur ke belakang perlahan-lahan dan lama-lama hilang. Paf, macam tu hilang macam tu, terus tak ada. Lan nyaris-nyaris nak pingsan tau, tapi tersedarlah bila andak dia tepuk belakang dia. Kau ni alhamdulillah, sebaik dah selesai. Lepas ni kau jangan gatal-gatal lagi nak simpan benda-benda pelik ni. Andak ni bagi pesanan dengan suara yang serius. Akhirnya benda tu pun selesai pada malam tu. Esok pagi Lan, Ustaz dengan andak ni pergi ke Tasik Raban. Katanya diorang buanglah semua barang-barang tembaga tu dekat dalam Tasik Raban tu. Masa Lan ni lempar barang-barang tu, kita macam lega betul. Macam hilang segala beban. Lupa aku nak bagi tahu yang semua benda tak semua Syikin tahu. Lan ni dia tak cerita pun bab-bab yang kononnya dia buat hubungan intim dengan benda tu. Dia takut isteri dia kan marah tak pasal-pasal kena. So Ustaz cakap malam tu memang betul diorang memang bercakap menggunakan kaedah batin masa proses pengubatan tu. Dan masa berinteraksi tu, benda tu ada ceritakan semuanya. Yang sebenarnya barang-barang tembaga tu jadi berpenunggu sebab nenek dapat tahu yang sulung hitam ni curang. Sulung hitam ni kan suami kedua nenek Lan tu. So lepas nenek dengan sulung hitam ni bercerai, rupa-rupanya yang penari dabus yang kononnya sulung hitam ni suka, sebenarnya dia nak main-mainkan je dengan sulung ni. So sulung hitam ni dia bengang, dia bunuhnya si penari dabus ni, dia tikam gunakan anak dabus tu. Katanya dekat situ lah semangat penari tu meresap masuk kat dalam alat dabus tu, dan benda tu kira macam jadi macam benda yang mistik lah. Kalau korang nak tahulah, zaman-zaman dulu polis memang tak masuk campur tau hal-hal orang kampung. So kat sini lah sulung hitam ni dapat kabur kes pembunuhan ni. Sulung hitam ni pun katanya masa meninggal dia tak sempat nak buang saka-saka ke barang-barang mistik dia tu, sebab dia ni kan macam pesilat, pandai mengubat, meninum batin ni semua. Dan sulung hitam ni pun tak ada waris. So barang-barang peninggalan tu sempat diserahkan dekat arwah nenek Lan ni sebelum sulung hitam ni meninggal dunia. Kebetulan dan memang salah Lan pun, dia kata dia boleh pula pergi ambil barang-barang tu. Tapi Lan ni kata janji semuanya dah selamat, harap-harap dah tak ada apa-apa dah lepas tu. Dan sejak dari tu dia kata dia dah tak dapat apa-apa gangguan lagi lepas tu. Cuma Lan ni cakap kisah yang dia tak remeh-hem lah. Sampai sekarang memang dia tak pernah beritahu pun isteri dia. Kata biarlah peristiwa tu disimpan untuk diri dia sendiri, dan diceritakan balik pada kita supaya kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Okey, so tamatlah cerita kali ini untuk kisah yang bertajuk antara dabus dan poker. Okey, bagi aku banyak pengajaran lah boleh kita ambil dalam cerita ni kan. Antaranya jangan disebabkan minat semata-mata kita sampai. Okey, bagi aku lah sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita sama-sama ambil jadikan sebagai iktibar, betul tak? Antaranya disebabkan minat semata-mata. Kalau boleh kita ni jangan sampai terlalu terpengaruh sampai boleh membahayakan keluarga kita. Dan pesan benda ni untuk semua dan juga diri aku sendiri jugalah. Kalau nak buat apa-apa, fikir dulu elok-elok, nilai baik buruk dia dulu, kemudian barulah kita buat keputusan yang sewajarnya. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Aku rasa panjang juga cerita ni kan. Aku harap korang terhibur, dan kalau korang ada cerita-cerita yang menarik lagi nak sampaikan, boleh tekan description dekat bawah. InsyaAllah aku akan ceritakan kisah-kisah korang.
Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.